Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 1 rangsangan dan gerak balas, 1.3 rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. So kita nak tengok pula rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Alright, seterusnya dalam 1.3 rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan ada 3 hasil pembelajaran, tapi dalam slide kali ini ada 2 sahaja hasil pembelajaran, iaitu memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan, dan yang kedua mewajarkan bagaimana tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk mendapatkan keadaan terbaik bagi tumbuh besaran. So hasil pembelajaran yang ketiga kena buat eksperimen, tapi dalam slide kali ini pun lebih kurang juga penjelasannya. Okey, tak perlu buat eksperimen pun tak apa, saya akan explain di slide ini. Okey, so kita pergi dahulu kepada rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Seperti manusia, tumbuhan juga mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan. Sebab tumbuhan ni pun benda hidup, jadi mereka juga mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan. Jadi dalam buku teks ada persoalan, adakah tumbuhan tumbuh dengan lebih cepat sekiranya kita bercakap dengannya? Kalau kita bercakap dengan tumbuhan, cakap dengan pokok ke, adakah pokok tu akan beri reaksi dan terus tumbuh dengan lebih cepat? Jawapannya tidak. Okey, sebab apa? Kerana tumbuhan bertindak balas dengan rangsangan yang tertentu sahaja. Contohnya cahaya, air, graviti dan sentuhan. Dan tumbuhan ni dia tak ada organ deria macam kita. Ada telinga, ada mata, ada hidung. Kalau ada benda macam tu, boleh balik awal lah kita. Mungkin itu adalah tumbuhan yang berhantu. Alright, seterusnya kita pergi kepada jenis ataupun gerak balas dalam tumbuhan. So gerak balas tumbuhan ni ada 2 jenis. Yang pertama kita panggil sebagai tropisma, dan yang kedua kita panggil sebagai gerak balas nastik. So tropisma pula terbahagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama sekali ialah fototropisma, yang kedua ialah hidrotropisma, yang ketiga geotropisma, dan yang keempat tigmotropisma. So kita akan sentuh satu persatu macam mana maksudnya dan macam mana gerak balas dan rangsangannya. Okey, kita pergi satu persatu. Kita pergi kepada tropisma dahulu. Tropisma merupakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan yang datang dari suatu arah. Dia mesti ada arah. Okey, contohnya bahagian tumbuhan tumbuh ke arah rangsangan. Okey, dia menuju ke arah rangsangan. Okey, kita panggil dia sebagai tropisma positif. Okey, kalau dia tumbuh ke arah rangsangan tersebut, maka dikira sebagai tropisma positif. Kalau bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan, dia jauh daripada rangsangan. Okey, kalau rangsangan di depan, dia pergi ke belakang. Okey, dia menentang arah rangsangan tersebut, kita panggil dia sebagai tropisma negatif. Contohnya, saya tunjuk video gambar dekat sini. Katakan rangsangan tu ialah cahaya di atas. Okey, kalau cahaya di atas, tropisma positif ni ialah pucuk ataupun daun tumbuhan, sebab dia bergerak ke arah rangsangan, ke arah cahaya tersebut. Manakala di bawahnya iaitu akar, dia menentang arah rangsangan. Okey, dia bergerak ke bawah. Rangsangan ada ke atas, dia bergerak ke bawah. Itu namanya tropisma negatif. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis tropisma. Fototropisma ialah berkait dengan rangsangan cahaya. Tengok foto dekat situ, dia ada mengena dengan cahaya. Yang kedua ialah hidrotropisma. Perkataan hidro itu ialah air. So rangsangan terhadap air, gerak balas terhadap rangsangan air. Yang ketiga ialah geotropisma. Asalnya daripada perkataan geo, iaitu graviti ke bumi. So graviti ke bumi ni menuju ke arah pusat bumi. Seterusnya ialah tigmotropisma, iaitu sentuhan. Okey, tindak balas ataupun gerak balas yang berlaku akibat daripada rangsangan sentuhan. So kita akan bagi satu persatu. Okey, bahagian tumbuhan yang akan bertindak balas terhadap rangsangan, kita boleh andaikan ada 2 bahagian, iaitu yang pertama sekali ialah pucuk tumbuhan yang terdiri daripada daun-daun tumbuhan, dan yang kedua ialah akar tumbuhan. So kita nak tengok pucuk tumbuhan ni dia bergerak ke arah rangsangan ataupun tidak, ataupun akar tumbuhan bergerak ke arah rangsangan ataupun tidak. Kita tengok 2 bahagian dalam tumbuhan ni lah, pucuk tumbuhan dan
menunjukkan akar tumbuhan. So, yang pertama sekali kita pergi kepada fototropisma. Fototropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan cahaya. Okey, katakan contoh kat sini. So, ada rangsangan cahaya di atas, katakan cahaya matahari. Okey, disuluh dapat daripada atas. Okey. Jadi, pucuk tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Jadi, dikira sebagai pucuk tumbuhan ni menunjukkan fototropisma positif kerana pucuk tumbuhan bergerak ke arah rangsangan. Manakala akar pula, akar tumbuhan menjauhi arah cahaya. Cahaya ke atas, dia pergi kat bawah. Jadi akar tumbuhan ini menunjukkan fototropisma negatif. Okey. Kenapa itu berlaku? Okey, tumbuhan memerlukan cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, fototropisma positif memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperoleh cahaya matahari yang mencukupi. Kerana di daun itulah terdapat kloroplas yang diperlukan untuk menjalankan proses fotosintesis ataupun proses nak buat makanan. Okey. Alright, so tengok kat sini, pucuk dan daun tumbuhan menunjukkan fototropisma positif. Okey, untuk membuat makanan melalui fotosintesis ni ialah persamaan fotosintesis karbon dioksida, air dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa ataupun makanan dan menghasilkan oksigen. Itu keperluan fototropisma. Contoh fototropisma, katakan kita buat eksperimen dekat rumah ataupun di makmal, kita nyalakan lampu, jadi pucuk tumbuhan tersebut akan menghala ke arah lampu. So ini dipanggil sebagai fototropisma positif. Okey, pucuk tumbuhan tersebut fototropisma positif. Okey, tengok gambar rajah yang lain. Kita pasang cahaya, jadi pucuk tumbuhan dan daun ni dia bergerak ke arah rangsangan cahaya tersebut. Ini namanya pucuk tumbuhan itu ataupun daun mengalami fototropisma positif. Okey, seterusnya hidrotropisma, gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan air. Okay, katakan air berada di bawah, rangsangan duduk di bawah. Jadi akar tumbuhan itu akan tumbuh ke arah sumber air kerana tumbuhan ni memerlukan air dan garam mineral untuk hiduplah. Okay, jadi akar tumbuhan ni menunjukkan hidrotropisma positif kerana dia tumbuh ke arah sumber air. Manakala pucuk tumbuhan pula menjauhi sumber air. Air ada kat bawah, dia pergi naik ke atas. Jadi dia dikira pucuk tumbuhan ini menunjukkan hidrotropisma negatif. Okey, kenapa itu berlaku? Hidrotropisma positif membolehkan akar tumbuhan dapatkan air untuk fotosintesis dan garam mineral untuk terus hidup. Sebab itulah dia ke bawah. Okey, so akan menunjukkan hidrotropisma positif. Okey, tengok dekat sini gambar rajah ni. Kalau awak tengok dekat situ, pokok di sebelah kiri itu akar dia menuju ke air di sebelah kiri. Sama juga gambar di sebelah kanan, akar-akar akan pergi ke air, menunjukkan bahawa akar mengalami hidrotropisma positif. Okey, seterusnya geotropisma. Geotropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Okey, graviti bumi ialah ke bawah. So rangsangan graviti ni menuju ke bawah. So kita tengok akar tumbuhan ni dia akan tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Jadi akar tumbuhan ini menunjukkan geotropisma positif. Manakala pucuk tumbuhan ataupun daun tumbuhan ini dia melawan graviti. Graviti ke bawah tapi dia naik ke atas. Jadi dia dikira sebagai pucuk tumbuhan menunjukkan geotropisma negatif. Okey. Alright, kenapa geotropisma berlaku? Geotropisma positif membolehkan akar tumbuhan tumbuh jauh ke dalam tanah. Akar akan mencengkam tanah dan menstabilkan kedudukan tumbuhan pada tanah. Diturun ke bawah supaya tumbuhan itu mencengkam tanah dan kukuh. Sebab itulah pokok ni walaupun tinggi dia tak mudah patah ataupun bergoyang kerana dia mencengkam tanah. Alright, seterusnya geotropisma negatif oleh pucuk tumbuhan membolehkan pucuk dan daun tumbuhan tegak ke atas untuk membolehkan pucuk dan daun mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. So macam mana contohnya? So pucuk tumbuhan itu ialah geotropisma negatif sebab dia nak cari cahaya matahari, manakala akar akan menunjukkan geotropisma positif untuk mencari air dan mencekam tanah supaya stabil. Alright, so kita pergi kepada contoh geotropisma. Contoh macam ni lah, okay, daun kalau kita pasu, kita ambil pokok, kita terbalikkan dia, pucuk akan naik ke atas melawan graviti, manakala akar dalam pasu ni diturun ke bawah menuju ke arah graviti. Okay, contoh macam ni lah kalau awak tengok video dekat ni. Okay, awak tengok akar-akar pergi bawah,
pucuk tumbuhan akan naik ke atas. Itu contoh geotropisma. Okey, maknanya akar tumbuhan tu geotropisma positif, manakala pucuk tumbuhan geotropisma negatif, melawan arah graviti. Okey, seterusnya thigmotropisma, gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Okey, katakan ini ialah tumbuhan yang kita panggil sebagai sulur paut ataupun batang melilit. Okey, sulur paut atau batang melilit ini akan berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. So, dia akan menunjukkan bahawa sulur paut atau batang melilit ini menunjukkan thigmotropisma positif. Okey, thigmotropisma positif sebab dia bertindak balas terhadap arah rangsangan sentuhan tersebut. Manakala akar pula akan mengelak sebarang objek yang menghalangnya daripada mencari sumber air. Contohnya bawah tanah, akar tiba-tiba ada batu bawah tanah tu. Jadi akar tu akan mengelak. Okey, dia akan mengelak rangsangan sentuhan batu tu, dia pergi ke lain. Itu menunjukkan bahawa akar ini mengalami thigmotropisma negatif. Okey, akar ni thigmotropisma negatif, sulur paut atau batang melilit thigmotropisma positif. Okey, kita tengok pula kepada fungsi thigmotropisma. Katakan kita tengok tumbuhan ini ada batang melilit dan sulur paut. So, batang melilit dan sulur paut ini menunjukkan thigmotropisma. Fungsinya untuk tumbuhan tumbuh menegak untuk mendapatkan cahaya matahari serta untuk mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. Biasanya tumbuhan ini batangnya tak kuat, lembut, so dia perlukan sokongan, sebab itulah dia melilit. Dia menunjukkan thigmotropisma positif. Okey, mengesan rangsangan yang ada pada objek dan dia melilit pada objek itu untuk mendapatkan sokongan. Seterusnya ialah thigmotropisma negatif, iaitu akar. Akar dapat mengelak sebarang halangan untuk mencari sumber air. Okey, jadi akar kat situ ada sentuhan, ada halangan, contohnya batu di bawah tu, dia akan mengelak supaya akar tersebut dapat mencari sumber air untuk menjalankan proses fotosintesis. Seterusnya kita pergi pula kepada gerak balas nastik. Kita tadi tropisma, sekarang gerak balas nastik. Apa bezanya? Gerak balas nastik ialah gerak balas gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Dia lebih kurang macam thigmotropisma juga, sebab thigmotropisma pun sentuhan. Tapi gerak balas nastik ni dia ada beza sikit, dia ada syarat, iaitu yang pertama, dia tidak bergantung pada arah rangsangan tersebut. Okey, dia berlaku lebih cepat dan pantas berbanding tropisma. Okey, dan bertindak sebagai pertahanan. Contohnya daun semalu. Okey, daun semalu ni dia berlaku dengan sangat pantas. Kita sentuh je, dia terus bertindak balas terhadap sentuhan tersebut dan dia tidak bergantung pada arah rangsangan tersebut. Okey, contohnya pokok semalu bertindak sebagai pertahanan daripada musuh ataupun angin yang kuat. Itulah gerak balas nastik. So, dalam soalan dalam buku teks ada soalan ditanya. Ada aktiviti ditanya, adakah tumbuhan boleh hidup di angkasa lepas? Kita bincang sedikit. Di bumi kita ini ada tarikan graviti yang memberi kesan kepada semua hidupan, termasuklah tumbuhan. Dan kita ke, okey, manusia, objek, haiwan dan semuanya tertarik oleh tarikan graviti oleh bumi. Okey, jadi sangat penting. So, apabila ada graviti, pucuk tumbuhan akan mengalami geotropisma positif dengan menentang graviti bumi dan tumbuh ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari. Manakala akar tumbuhan pula akan mengalami geotropisma positif dengan mengikut arah graviti bumi untuk mencari sumber air dan garam mineral. Jadi apabila ada graviti, kalau di angkasa lepas kita andaikan bahawa tiada tarikan graviti, contohnya ISS International Space Station ni, keadaan di mana microgravity, iaitu graviti hampir sifar berlaku. Jadi tak ada sangat graviti, tarikan graviti oleh bumi. So, adakah tumbuhan boleh hidup? Okey, kita akan bincang sedikit ni apabila tarikan graviti tak ada di ISS, macam inilah keadaannya. Bila tarikan graviti tak ada, akar tumbuhan akan tumbuh merata. Okey, sebab kalau kat bumi ada tarikan graviti, akar akan pergi ke bawah bumi. Tapi kalau di ISS, akar tu dia tak tahu graviti kat mana, kurang. Jadi akar akan tumbuh merata, air dan nutrien akan terapung sebab tak ada graviti. Jadi tanah, kelembapan, cahaya dan gas perlu dikawal sepenuhnya kalau kita nak di angkasa lepas. So, macam mana caranya? Penyelesaiannya ialah kita menggunakan sistem Veggie. Okey, yang ni dilakukan oleh saintis-saintis angkasawan-angkasawan di angkasa lepas. Okey, satu peranti untuk menanam tumbuhan terdiri daripada plant spilo ataupun bantal tumbuhan yang mengandungi air, baja dan nutrien. Okey, lampu LED pun ada dipasang dan kelembapan serta gas pun kita kawal. Contohnya tengok video dekat sini sikit. So, tumbuhan berada di plant spilo kat sini. So, dalam plant spilo tu ada air, baja, nutrien dan sebagainya.
So diletak biji benih di situ. Okay, ada baja dekat bawah tu. Jadi tumbuhan akan bertumbuh lah. Dan ini ialah salad yang pertama yang dimakan oleh angkasawan. Ni ialah veggie lah. Okay, so ni ialah kobis ataupun salad yang pertama dimakan oleh angkasawan di ISS. Okay, so kalau soalan tanya boleh tak tumbuhan kita tanam di angkasa lepas, jawapannya boleh. Kita guna sistem veggie. Dan sekarang pun masih ada lagi penyelidikan untuk menanam macam-macam lah. Dia ada eksperimen, ada kaedah-kaedah yang tertentu. Kalau awak tengok cerita Mars, okay, Matt Damon berlakon kan, dia tanam kentang dekat planet Marikh. Boleh ke tidak? Setakat ni saya baca tak boleh lagi, sebab tanah di planet Marikh bertoksik. So adalah cara lain dia. Kita namakannya penanaman menggunakan hidroponik, tak guna tanah, guna air, ataupun aeroponik, menggunakan kabus-kabus. Okey, udara yang berkabus dan tu ada air juga. Nanti awak cari sendiri. Okey, jawapannya boleh tanam di angkasa lepas, tetapi ada kaedah-kaedah yang tertentu, contohnya sistem veggie ni. Jadi boleh jawab soalan yang saya sediakan di bawah. Okey, tekan link di description video dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe, dan jangan lupa untuk like page Facebook Cikgu Taufik Ibrahim. Terima kasih atas sokongan. Jadi pembelajaran seterusnya kita akan belajar 1.4 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okey, ni contohnya haiwan lain lah. Ada burung hantu, ada beluk elektrik, ada kelawar. So macam mana gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan-haiwan tersebut. Jadi assalamualaikum dan selamat sejahtera.